Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Semoga berada dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini Umi nak kongsikan masakan nasi tomato. Sebab kita dah hari-hari dihidangkan nasi putih. Apa kata sekali-sekala kita masak nasi tomato untuk mengubah selera. Okey, hari ini Umi akan kongsikan masak nasi tomato menggunakan sos tomato saja. Memandangkan di rumah Umi tak ada sos tomato puri tu. Jadi apa kata kita gunakan sos tomato saja, memandangkan rasanya hampir sama. Jadi kita adjust apa yang ada di rumah ya. Bahan-bahan untuk menumis macam biasa, bawang putih, bawang merah atau bawang besar. Umi ada bawang besar ini, halia, rempah 3 sekawan, kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh. Kalau ada buah pelaga boleh juga, tapi Umi ada 3 sekawan sahaja hari ini. Okey, yang semua ni bahan basah ni kita hiris, halia cukup dalam seinci. Okey, dan kita hiris halus, racik-racik halus dan kita tumis menggunakan minyak. Okey, minyak kita boleh guna minyak biasa, minyak masak biasa, ataupun kita boleh gunakan minyak ghee. Ya, memandangkan tu hari buat kuih Mi ada lebih minyak ghee ni. Minyak ghee ni dia lebih menaikkan rasa lah, lebih lemak lah. Ataupun kita ada margarin, kita gunakan margarin. Kita ada pilihan lah. Tak semestinya kita mesti nak cari satu bahan tu saja. Jadi kita ada pilihan asalkan dia bersifat minyak dan lemak. Jadi butter pun boleh guna. Okey. Selanjutnya kita perlukan santan untuk melemakkan macam apa ni, santan kotak atau santan kelapa yang kita peras sendiri. Dan juga kalau tak ada santan kotak, kita ada susu sejat. Susu sejat perlu juga, boleh juga sebab dia tak ada manis kan. Jadi di samping tu kita perlukan penaik rasa, sedikit gula dan sedikit garam. Okey, untuk wangikan kita perlukan daun, sama ada daun pandan. Kalau ada daun pandan di rumah, boleh guna daun pandan. Kalau tak ada daun pandan, kita boleh guna daun kunyit. Pilihan lah. Umi suka bagi pilihan supaya tidak ada timbul masalah. Kalau dah tak ada daun pun tak apa, asalkan kita ada tomato. Sebab namanya pun nasi tomato kan. Okey, di samping tu kita boleh guna serai. Serai ni kita tumbuk dia supaya pecah dan dapat rasa bau dia tu naik kan. Okey, di samping tu juga Umi ada daun limau purut. Sekiranya tak ada daun-daun tadi, kita boleh guna daun limau purut. Okey, kuali dah panas. Umi dah masukkan sesudu besar minyak masak dan juga sesudu besar minyak ghee. Kuali dah panas, kita tumis dia. Okey. Kita tumis 3 bahan tadi yang basah, bawang merah, bawang putih dan juga halia. Boleh masukkan 3 sekawan kita, bunga cengkeh, kayu manis dan bunga lawang. Kalau ada buah pelaga pun boleh ya. Okey, kita pastikan bahan ni menggaring. Selanjutnya kita masukkan beras yang kita dah cuci tadi. Kita balik-balikkan. Kita masukkan selanjutnya sos tomato, lebih kurang 3 sudu besar. Selanjutnya kita masukkan santan. Kita boleh matikan api, kita masukkan santan ataupun susu sejat kita. Dan juga air. Cukuplah 1 sendok ni. Okay, untuk sukatan air dia, kalau guna beras biasa, kalau kita sukat biasa Mi kalau 3 cawan tu Mi dah tahu dah 1 ruas lah beras yang dah dibasuh, 1 ruas beras biasa, 1 ruas beras, dan beras campur air jadi 2 ruas. Tapi memandangkan Umi guna beras basmati dan kita guna santan dan juga minyak, kita punya beras tu akan lagi mudah kembang lah. Jadi
kalau guna beras biasa, kurangkan sikit lah air. Agak-agak satu, tak tepat dua lah. Jadi kalau Umi guna beras basmati ni, Umi buat 1/3 suku airnya, 1/3 suku. Sebab dia beras basmati dia tak kuat air sangat. Okey, kita tunggu masukkan ke rice cooker kita, ke rice cooker untuk masak. Tunggu untuk masak. Selanjutnya tadi kita kena masukkan daun pandan kan, kita balik-balikkan supaya dia terendam di bawah. So nanti wangi dia tu akan keluar lah. Okey, nasi tomato kita dah masak. So kita nak hidangkan untuk dijamukan kepada keluarga dan untuk Umi cuba rasa Okey, kalau masa angkat tu ada bunga cengkeh ke apa tu, kita keluarkan. Sebab nanti kalau anak-anak ke tergigit, dia macam serik pula nak makan kan. Jadi patah selera dia. So ni dia nasi kita. Dah cantik ke kuning-kuning kemerahan. Ni. Okey, ni dia Umi punya sayur acar timun, kobis dan apple dah siap. So kita transfer ke mangkuk untuk dihidangkan. Wangi bau dia. Sungguh menyelerakan. Okey, ada masam-masam, ada manis, ada masin. Suka apple. Okey. Dan ini dia kita punya nasi. Nak hidang. Sekejap. Ayam tu nak ambil lagi kan ni. Okey, ni dia Umi punya sayur acar timun, kobis dan apple dah siap. So kita transfer ke mangkuk untuk dihidangkan. Wangi bau dia. Sungguh menyelerakan. Okey, ada masam-masam, ada manis, ada masin. Suka apple. Okey. Dan ini dia kita punya nasi. Nak hidang. Okey, alhamdulillah nasi tomato, ayam masak merah dan sayur acar timun jelatah kita dah siap. So apa kata Umi rasa dan sharekan apa rasanya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Okey, nasi kita, nasi tomato dari beras basmati. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kira beras apa, kalau kita nak buat, yang penting semangat nak jadikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Elok, cantik, lembut dan dia bercerai macam ni. Sebab masa kita masukkan dalam kuali tadi, kita goreng sekejap kan dengan dia punya rempah tadi. Itu yang menyebabkan minyak-minyak tu dia bila dimasak dia bercerai-cerai macam ni. Tapi nasi dia masak dan lembut. Berbeza dah daripada nasi putih biasa. Ada rasa tomato. Ni ayam masak merah Umi. Umi sengaja potong kecil-kecil supaya cepat masak kan. Okey, dengan dia punya gravy dia bawang dan sambalnya. Garing. Sebab kita taruh tepung jagung dengan tepung gandum. Di samping kita taruh garam, kunyit. Okey, sayur Umi pula. Apalah, Umi guna sudu yang sama. Okey.
sayur timun, apple dan kobis, juga cili. Dia kita taruh apa tadi, bawang Holland. Kita dah taruh garam, gula dan cuka. Rangup, crunchy. Dia ada rasa masam, manis dan masin. Dan cukuplah, lengkaplah kita punya khasiat makanan, karbohidrat, protein, karbohidrat daripada nasi, protein daripada ayam dan juga garam mineral daripada sayur-sayuran. Okey, selamat mencuba. Semoga bermanfaat. Umi harap jangan risau, kita buat dia, bukan dia buat kita. So kita boleh adjust apa yang patut. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share dan subscribe. Juga tekan tombol loceng untuk notifikasi video-video Umi yang selanjutnya, insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.